Beliau diberi nama Muhammad Fauzi bin Hussein. Beliau dilahirkan pada 18 Julai 1965 di Kampung Talang, Kadok, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan anak ketiga daripada 8 adik-beradik. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebahasaan Kadok pada tahun 1972 hingga tahun 1977, iaitu dari darjah 1 hingga darjah 6. Seterusnya, beliau telah menyambung pengajian di peringkat menengah pada tahun 1978 hingga tahun 1982, iaitu dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan telah mengambil peperiksaan SPM pada tahun 1982. Seterusnya, beliau dengan kelulusan pangkat 2 dalam SPM, beliau telah mendapat tawaran untuk sama belajar di tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail Petra, Kota Baru, Kelantan. Dalam peperiksaan STPM pada tahun 1984, beliau gagal mendapat CJ penuh dan gagal mendapat tawaran belajar di peringkat pengajian tinggi. Walau bagaimanapun, beliau tidak berputus asa dan beliau telah mengambil peperiksaan STPM lagi pada tahun 1986 dan juga 1987 sebagai calon persendirian, namun masih gagal mendapat keputusan CJ penuh. Kemiskinan keluarga menyebabkan cita-cita beliau untuk terus menyambung pelajaran terhenti di situ. Beliau bekerja sebagai petani dan buruh kasar untuk membantu keluarga. Selama 5 tahun, beliau bekerja di kampung dan beliau ingin mengubah nasib hidupnya dengan berhijrah ke Kuala Lumpur. Pada September 1989, beliau telah berhijrah ke Kuala Lumpur untuk bekerja sebagai pembantu pejabat di Koperasi Muslimin Berhad di Jalan Raya Bud berhampiran dengan Chow Kit. Oleh kerana cita-cita beliau ingin menjadi seorang pendidik sejak kecil belum tercapai, beliau telah mengambil keputusan untuk belajar kelas malam. Pada tahun 1990, beliau telah mengambil STPM buat kali keempat dengan mendaftarkan diri sebagai calon sekolah swasta di Institut Seri Intan, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Alhamdulillah, berkat doa dan usaha yang berterusan, beliau telah berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan STPM pada tahun 1990. Kejayaan tersebut melayakkan diri beliau untuk memohon memasuki maktab perguruan. Sebelum ini, beliau pernah menduduki ujian kelayakan pendidikan guru pada tahun 1986, 1987 dan 1988. Namun, semuanya gagal pada peringkat ujian kelayakan pendidikan guru. Beliau telah diterima masuk ke Maktab Perguruan Pasir Panjang, Kuala Terengganu pada tahun Julai 1992 hingga Disember 1994 ketika berusia 27 tahun. Kursus yang beliau ikuti ialah Pendidikan Sekolah Rendah Pengajian Melayu. Pada 1 Disember 1994, beliau telah ditempatkan mengajar di Sekolah Kebangsaan Kedai Muazzam Pahang, sebuah sekolah dalam perkampungan orang asli dalam daerah Romping, Pahang. Lebih kurang 4 tahun setengah beliau menyumbang khidmat bakti mendidik warga orang asli bermula dari 1 Disember 1994 sehingga 15 Julai 1999. Oleh kerana ingin mengubah nasib dan ingin keluar daripada perkampungan orang asli, beliau telah memohon untuk mengikuti pengajian secara ambilan terus USM bagi pegawai pendidikan bukan siswazah. Alhamdulillah, beliau telah berjaya ditawarkan mengikuti kursus dalam bidang ilmu pendidikan meja sejarah dan pada Ogos 1999, beliau telah berjaya menamatkan pengajian dengan mendapat ijazah sarjana muda ilmu pendidikan sekaligus terus memulakan tugas sebagai seorang pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Bemban, Pasir Mas, Kelantan. Antara aspirasi yang menjadi pegangan bagi guru tersebut sejak beliau memulakan karyanya sebagai seorang guru ialah beliau ingin membentuk
murid yang seimbang. Menurut beliau, beliau ingin melahirkan masyarakat yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia selaras dengan aspirasi negara melalui aspek jasmani, emosi dan intelek. Yang kedua, sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana kecemerlangan akan datang sendiri apabila tanggungjawab dapat ditunaikan dengan sepenuh jiwa raga dan hati yang ikhlas. Seterusnya, antara peristiwa yang menginspirasikan Cikgu Fauzi sehingga beliau menjadi seorang guru yang cemerlang adalah melalui pengalaman beliau seperti kerja-kerja lain, keluarga dan sebagainya semasa sebelum beliau menjadi guru dan liku-liku yang mencabar semasa bergelar sebagai seorang guru. Di samping itu, terdapat 2 jawatan yang disandang oleh beliau yang dijadikan sebagai pengalaman kerjaya sehingga mendapat gelaran guru cemerlang, iaitu yang pertama, beliau menjadi setiausaha peperiksaan sekolah sejak tahun 2002 sehingga kini. Okey, yang seterusnya ialah yang kelima iaitu asas kepimpinan guru untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Yang pertama ialah mempunyai keterampilan diri yang baik. Seseorang guru itu mestilah mempunyai keterampilan diri yang baik. Contohnya macam menepati masa, mengikut jadual dan sebagainya. Yang kedua ialah melaksanakan tugas dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta dengan mengajar dengan penuh kasih sayang. Yang seterusnya ialah mempunyai sikap yang profesional terhadap kerja. Maksudnya, contohnya dekat sini, jika seseorang guru itu mempunyai masalah keluarga, dia tidak memasukkan masalah itu semasa mengajar. Dia tidak mencampur adukkan urusan kerja dan urusan di rumah. Okey, yang seterusnya ialah membimbing murid menggunakan kemahiran yang betul seperti merujuk DSKP tahunan macam tahun 1, DSKP tahun 1, tahun 2, DSKP tahun 2. Macam dia tidak supaya tidak mengajar supaya guru itu tidak mengajar murid sambil lewa dan menyampaikan ilmu yang betul. Yang keenam iaitu inovasi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru mestilah menggunakan teknologi yang seiring dengan kemajuan teknologi hari ini, iaitu Artificial Intelligence, iaitu AI yang berbentuk digital. Contohnya seperti menggunakan Google Meet, Google Classroom, PowerPoint serta menggunakan aplikasi YouTube dan TikTok sebagai bahan pembelajaran. Seterusnya, guru juga boleh mengambil ilmu-ilmu pengetahuan daripada guru-guru yang terdahulu yang telah lama mengajar di sekolah tersebut. Juga yang terakhir, guru boleh mengajar menggunakan benda baharu supaya pelajar tidak mudah bosan ketika di dalam kelas. Contohnya seperti adanya grafik, gambar, iaitu boleh menggunakan digital, video dan sebagainya supaya murid tidak mudah bosan ketika berada di dalam kelas. Baiklah, kita beralih kepada maklumat yang seterusnya, iaitu beliau berkongsi tips bagaimana hendak menjadi seorang guru yang disukai dan juga dihormati oleh murid dalam konteks sosial budaya. Baiklah, yang pertama, beliau menegaskan untuk menjadi guru yang disukai, guru perlu menyelami jiwa murid dengan sifat penyayang dan tegas. Hal ini kerana ketegasan dan kasih sayang perlu ada dalam diri seseorang guru kerana pelbagai karenah murid perlu ditangani oleh guru. Tambahan beliau, ada sesetengah murid yang perlu dididik dengan kelembutan dan kasih sayang kerana kita sebagai guru ibarat ibu bapa kepada mereka apabila berada di sekolah.
Namun begitu, ketegasan juga penting kerana sesetengah murid yang nakal perlu tegas dalam mendidik mereka. Sebagai contohnya, mereka diberi hukuman ringan setimpal dengan kesalahan mereka agar mereka terus hormat dan sayang pada kita sebagai seorang guru terhadap mereka. Baiklah, untuk tips yang kedua, beliau menasihati bahawa guru perlulah bersikap telus dengan semua murid, tidak pilih kasih walaupun berlainan bangsa. Seorang guru perlulah melayani murid sama sahaja, tidak kira apa bangsa mereka, agar mereka semua rasa disayangi dan juga dihargai. Tips yang ketiga, terapkan budaya hormat, menghormati dan toleransi tanpa mengira agama dan juga budaya dalam hidup mereka. Yang terakhir, seorang guru perlulah sentiasa menunjukkan contoh yang baik kepada anak murid supaya dapat dicontohi dan juga menjadi satu ikon yang baik untuk disukai dan juga murid pun boleh hormati guru tersebut. Baiklah, kita beralih pula kepada yang seterusnya. Sebagai penutup dalam sesi temu ramah, Encik Fauzi ada menyampaikan pesanan dan juga harapan beliau kepada guru-guru di Malaysia. Antaranya, beliau berharap agar semua guru di negara ini berkhidmatlah dengan penuh jujur dan ikhlas kerana kunci kejayaan seseorang guru terletak pada niat di hati untuk mendidik anak bangsa kerana Allah. Kesabaran yang tinggi juga penting dalam diri agar segala cabaran yang ditempuhi dapat diatasi dengan jayanya. Beliau menambah lagi, teamwork perlu diterapkan dalam jiwa kerana sikap bantu-membantu antara satu sama lain dapat memudahkan segala urusan dan juga melicinkan lagi sesuatu organisasi. Yang terakhir, beliau menasihati agar guru-guru melakukan tugas dengan sehabis baik sebagai seorang pendidik dalam apa jua pekerjaan, sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas, kerana kejayaan sesebuah sekolah hasil daripada idea dan juga buah fikiran bersama. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami dalam tugasan yang kedua, Guruku Inspirasiku. Sekian, terima kasih.